Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini kita masih lagi meneruskan topik yang kedua, differentiation, yang mana topik ini mengandungi 4 bahagian. Okey, bahagian pertama, limit and its relation to differentiation. Rupanya limit and its relation to differentiation pula terbahagi kepada 2 bahagian. Yang pertama yang ada the word limit tu sendiri, LIM tu. Dan yang kedua adalah macam mana kita nak dapatkan Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Guna pakai yang panjang tu, macam mana kita nak create derive first derivative tu daripada yang panjang tu. Okay, ada satu muka surat untuk awak buat latihan, ada 4 soalan tu. Yang itu saya skip lah. Okay, yang itu saya skip. Okay, hari ini kita terus ke bahagian yang kedua, first derivative. Yang mana first derivative ni ada beberapa formula. Memang formula tu diberi masa exam, tapi better awak selalu buat sebagai kemahiran awak. Okay, so jadi tak perlulah selalu sangat rujuk kepada formula. Okay, so derive the formula of first derivative inductively for the function y equal ax to the power of n, where a is a constant and n is an integer. Ini didapati, derivation ni didapati daripada bahagian satu tu yang saya skip tu. Okay, yang itulah. Okay, let us look at example 3 on page 36. Awak boleh tengok nanti. The first derivative of the function y equal to 3x, y equal 3x square and y equal 3x cube by using first principle. Itu perkataan saya lupa tu. First principle. Okay. Dia ada cara panjang jugalah nak terangkan pada awak tu. Okay. Using first principle seems to follow a pattern as shown in the table on the right. Okay. Pattern tu kalau awak masih ingat lagi topik matematik tingkatan 4 tu, mathematical reasoning, nama penuh dia betul, saya dah lupa dah, Allah Akbar. Okay, kita buat, kita tengok pattern. Apabila awak diberi macam ni, okay, awak kena create ibarat macam formula lah. Ni macam formula. Okay, daripada sinilah keluarnya formula untuk first derivative. Okay, from the given pattern for the function y equal ax to the power of n, where a is a constant and n is an integer, we can deduce the first derivative formula for the function as follows. Okay, itu formulanya. Okay, nampak macam complicated kan? Okay, tak apa, saya tunjukkan beberapa contoh untuk awak mula. Okay, three notation used to indicate the first derivative of a function. Okay, bila awak nampak simbol-simbol ni, awak tahu awak kena buat differentiation. Okay, so dia ada nyatakan situ 3 jenis. Okay, 3 jenis. If y equal 3x to the power of 2, then dy dx. Ni the word, ni dy dx. Contoh dalam soalan find dy dx. Tu maksudnya awak kena buat differentiation lah. Okay, ataupun f prime. Tu yang ada ke atas kepala f tu. Bezakan f prime, okay, dengan inverse. Ada juga yang confuse. Inverse function. Inverse function mesti ada negatif 1. Okay, f prime. Okay, kemudian yang ketiga, bentuk ketiga ada kat ni, kat depan dia. D over dx 3x square. Bermaksud awak kena differentiate yang di dalam bracket ni. Itu maksudnya. So ada 3 jenis notation untuk kenal pasti itu awak kena buat differentiation. Okay. Determine the first derivative of an algebraic function. Ini daripada formula yang dapat tadi lah. Saya akan tunjukkan beberapa contoh penyelesaian. Okay, the process of determining the gradient function fx from a function y equal to fx is known as differentiation. Okay, so bila awak buat proses differentiation, result akhir itu kita panggil gradient function. Okay, gradient function f prime tu lah. Ni f prime. Ni kita panggil gradient function. Tapi
Dia tak adalah sebut pada awak find the gradient function. Tu tak adalah macam tu. Okey, dia nak awak buat differentiation. Okey, kalau dia kecuali dia nak gradient. Okey, find the gradient from the gradient function. Itu lain. Okey, itu lain. So dia tak ada sebut lah find the gradient function. Tak ada lah macam tu nya. Okay, awak terus cari je guna kaedah differentiation. Gradient function is also known as the first derivative of the function or the derived function or differentiating coefficient of y with respect to x. Okay. Dia juga kalau tanpa notation tu tadi dia letak differentiate y with respect to x. Pun sama jugalah. Itu menunjukkan awak kena buat proses differentiation. Okay, contoh. Okay, differentiate each of the following with respect to x. Okay, sebelum okay, tak apa. So, bila kita differentiate y equal negatif 2/3 x kuasa 6. Okay, pastikan x ni berada sentiasa di bahagian atas. Macam sini awak tengok kan, x ni berada di bahagian bawah. Kena naikkan dahulu sebelum proses differentiation dibuat. Okey. Okey, macam contoh sekarang ni negatif 2/3 x kuasa 6. Jadi nombor yang berada di depan x tu jangan diapa-apakan, iaitu nilai a tu. Okey, kalau bentuk arm dia adalah y equal ax to the power of n. A ni jangan diapa-apakan lah, biarkan je lah dia. So bila awak mula buat proses differentiation, baru kita letak dy dx. Ni awak nak buat proses differentiation lah. Okey, jangan letak y sahaja. So y sahaja kat situ tu awak belum buat apa-apa lagi. Walaupun proses awak nampak macam buat. Tapi dari segi mathematical writing dah salah di situ. So bila awak mula proses differentiation, so awak buatlah dy dx. Okey. Yang mana nombor 6 power dia ni kan bawa depan. Nombor 6 ni bawa depan. Bawa depan. Macam tu. Ni n ni kan. Bawa depan. Dia akan jadi dy dx. Ni formula lah. N a x n tolak 1. Macam tu. Okey. 6 ni akan duduk depan dan didarabkan dengan koefisien depan tu lah. Negatif 2/3. X tu kekal. Yang atas ni tolak 1. Power dia tolak 1. Macam tu. Dan selesaikan. So awak akan dapat 3, 6, 2, 2, negatif 4. X to the power of 5. Mudah sahaja. Okey, kita tengok yang kedua. Okey, jika sekiranya berada dalam bentuk macam ni, kena tukar dulu supaya mudah nampak. So y adalah 1/5. Ni kita belum buat proses differentiation, so masih kekal y. Bila dah mula proses differentiation, baru tukar kepada dy dx. Ini belum, ini sekadar kita tukar notation sahaja. So x ni bila square root, so 1/2 lah. Bila square root, kalau cube root 1/3. Macam tu lah. Kemudian baru kita mula proses differentiation dy dx. Okey, 1/2 bawa ke depan akan didarabkan dengan 1/5. X kekal dan yang ini akan tolak 1. So 1/2 tolak 1. Macam tu. Tunjukkan je macam tu. Okey, kalau bukan untuk paper 1, paper 2. Sebab proses ni kadang-kadang ada menerbitkan markah di situ. Okey, kemudian dy dx. Okey, 1/2 dan 1/5, 1/10. Dan didapati x ni adalah negatif 1/2. Awak tinggalkan je macam tu. Itu dah okey dah. Tapi ada juga yang advance nak buat juga. Buat, tak ada masalah. Tukar bentuk x tu kepada 1/10 square root of 2. Boleh. Sebab kadang-kadang jawapan belakang dibagi dalam bentuk macam ni. So either one lah. Mana-mana satu. Ini kita panggil equivalent, setara. So tak ada masalah pun kalau awak buat yang atas atau awak nak simplify yang bawah. No problem. Sama saja. Okey, so kita pergi yang C pula. Okey, didapati C tu berada di bawah. X dia tu, X. 8 jangan sesekali kacau. Biar je kat situ. Kita bukan nak fokus 8, kita nak fokus X. Sebab saya kata macam tu, amarannya mesti ada kalangan awak bawa naik juga 8 tu nanti kan. Okey, tak.
X sahaja bawa naik, jangan bawa naik 8. 8 tu biarlah kat bawah tu. Yang duk kacau lah dia. Okay, so kita belum mula differentiation, so masih lagi fx 3/8. Tengok 8 kekal je. X akan jadi negatif 2. So bila mana kuasa tu dinaikkan, dia akan jadi negatif sebab asalnya dia berada di bawah. Barulah kita boleh buat proses differentiation. Tulis macam tu f prime. Jangan pula fx sahaja. F prime, so negatif 2 bawa ke depan, darab dengan 3/8. X tu kemudian kurang 1. Macam tu. So fx, akan saya dah buat silap. F prime x equal, so negatif 2 darab 3/8 akan dapat negatif 3/4. Okay, x negatif 3. Negatif 2 tolak 1, negatif 3. Awak tinggalkan je macam tu. Tapi kadang-kadang tu jawapan belakang tu dia bagi dalam bentuk yang awak akan mula tanya saya, kenapa jawapan saya tak sama? Padahal tu jawapan equivalent, sama je. Cuma bentuk je yang berbeza. Okay, 4 X kuasa 3 sekiranya diberi jawapan macam tu. So sama saja. Okay, sama sahaja. Okay. Okay, tu jawapannya ABC. Kan betul saya kata dalam buku teks pun. Dalam buku teks pun bagi macam ni. Buku teks pun bagi macam ni. Itulah mula pun awak akan tanya saya, cikgu boleh ke macam ni? Boleh ke macam ni? Boleh. Tak ada masalah. Awak tinggal macam ni pun dah tak ada masalah. Awak tinggal macam ni pun dah tak ada masalah. Cuma yang menjadi masalah bagi siapa yang kurang mahir, dia confuse. Daripada step ni macam manalah pula tiba-tiba jadi step ni. Step ni macam manalah tiba-tiba jadi step ni. Itu yang jadi masalah tu. Okey, jangan rumitkan kepala awak sangat. Awak kalau dah selesai sampai sini, berhenti je lah. Tak perlu pun fikir nak kena tukar dalam bentuk yang ditunjukkan tu. Okey, ingat. Jawapan kat belakang, jawapan yang diberi pada awak itu adalah sebagai rujukan. Mungkin betul, mungkin salah. Macam saya sendiri pun kadang-kadang ada buat silap juga sebab ialah typing error kan. Jadi jangan percaya 100% jawapan itu sebagai rujukan sahaja. Sekiranya awak buat dapat jawapan yang sama dengan kawan awak buat, maksudnya jawapan awak tu betul lah. Jawapan belakang tu salah. Adalah typing error tu di mana-mana. Okey. Okey, so contoh lain. Contoh ini di luar lah. Contoh y equal 3. Macam mana pula kita nak differentiate? X pun tak ada. Bila benda ni berlaku, dia automatik lah dy dx equal 0. Dah selesai. Bila nombor semata-mata tiada x bersama-sama, so bila awak buat differentiation, dia akan jadi 0. Automatic 0. Mudah sahaja. Jangan pening-pening kepala. Okey. Sekiranya tiada x. Okey cikgu, tapi di peringkat universiti nanti, yang silibus ni tak ada lah. Cuma saya dedahkan awal. Mungkin ada macam ni. M equal 3 T kuasa 4. Mungkin ada macam tu. So bila berlakunya macam ni, awak kena differentiate bukan lagi dy dx. Okay, bukan lagi dy dx. Sebab apa dy dx sebelum ni? Sebab yang terlibat, unknown yang terlibat adalah y dan x. Sekarang ni yang terlibat m dengan t. So dia akan jadi dm dt. Macam tu. dm dt bukan lagi dy dx. Ini sekadar pengetahuan awal lah. Okay, 4 proses sama je. 4 datang depan darab dengan 3 t kuasa 4 tolak 1. Macam tu. So 12 t kuasa 3. Okey, saya buat pun salah ni, tak boleh buat dalam bracket macam ni sebenarnya. Salah. Maknanya berbeza. Darab biasa saja. Okey, darab biasa saja atau letak dot pun boleh, tak ada masalah. Ada soalan tak? Tak ada ya? Alhamdulillah. Okey, kita berikutnya. Okey, if fx equal 3/4 x to the power 4, find f prime negatif 1, f prime 1/3. Okey, bila x tu diganti nilai, sebenarnya awak mencari gradient. Benda ni kita akan tengok di bawah bahagian 4 nanti, application. Okey, di bawah application.
Tak apa. So cuma makluman awal, bila X diganti nilai, sebenarnya awak dah mencari gradient dari satu segi. Nanti application nanti boleh tengok lebih lanjut lah. Okay. So A dengan B itu mudah sajalah. Yang pertama, buatlah dahulu. Differentiation fx equal 3/4 x to the power of 4. Memandangkan tiada perubahan yang berlaku, kita terus buat differentiation. So 4 datang depan, darab 3/4 x 4 tolak 1. Okay, yang mana 4 kurang 3x kuasa 3. So gantilah f prime 1, f prime 1 negatif 1. Okay, so 3 negatif 1 kuasa 3. Okay, so negatif 3. Tekan je lah kalkulator tu, awak ada kalkulator tu. Tapi better kalau nak lagi cantiknya, latihkanlah juga otak awak tu supaya berfungsi tanpa guna kalkulator. Okay, jangan harapkan sangat kalkulator, tapi pada masa ketika tertentu, kena juga mengharap pada kalkulator. Okay, mana selagi boleh tak guna kalkulator, latihlah awak punya otak akal awak tu. Okay, so 1/3 kuasa 3. So 3 kuasa 3, 1/27, darab 3, jadi akan dapat 1/9. Okay. Yang B pula. Okay, macam tadi juga, Y equal 9. Okay, so cube root, kita tukarlah kepada bentuk yang mudah kita nak differentiate, 1/3. Okay, dah tidak perlu ubah apa-apa, kita terus buat dy dx. Akan dapat 1/3 datang depan, darab dengan 9, 1/3 tolak 1. So akan didapati dy dx equal 1/3 darab 9 akan dapat 3. X 1/3 tolak 1 akan dapat negatif 2/3. Okey, sama ada awak nak tukar boleh, tak nak tukar boleh, bergantunglah. Okey, bergantung suka hati awak lah. Okey, kemudian ganti nilai X ke dalam tu. Dy dx equal 3, 8, negatif 2/3. Gunakan kalkulator awak tu dan selesaikan. Okey, dan selesaikan 8 cube root akan dapat 2, 2 kali 2, 4. So akan dapat 3/4. InsyaAllah, kalau saya tak buat silap. Okey, seterusnya. Betul, Alhamdulillah 3/4. 1/9 betul? 1/9 pun betul. Okeylah, Alhamdulillah. Okay, the derivative of a function which contains term algebraically added or subtracted can be done by differentiating each term separately. Okay, sekiranya berlaku tambah tolak, kita akan differentiate satu-satulah. Okay, jangan kacau rumah ni, jangan kacau rumah ni, jangan kacau rumah ni. Okay, contoh. Okay, contoh ya. Okay, differentiate each of the following with respect to x. Okay, tengok tu, differentiate each of the following with respect to x. Pun proses differentiate jugalah tu. Okay. Okay. Mana ni? Okay. Contoh saya tukar bentuk dx 5x kuasa 3 tambah 3/4 x kuasa 4. Sebab kat sini tak ada y. Dia letak differentiate each of the following with respect to x. No y. So saya tukarlah notation dia kepada d over dx. Jangan suka-suka hati pula tambah y kat depan. Itu pula kalau sekiranya tak ada. Itu sebab dia beri tadi contoh 3 jenis notation. Okay, bila dah macam tu, terus buatlah. Sebab tak perlu tukar apa-apa dah. 3 datang depan, didarabkan dengan 5x, 3 tolak 1, tambah. Kalau tambah, tambahlah. Tolak, tolaklah. Jangan tukar pula. Kemudian 4 datang depan, 3/4. Ni saya dah buat salah tadi. Patut darab terus. X 4 tolak 1. Okey, Allah Akbar macam juga. Okey, teruskan, selesaikan 3 darab 5, 15, X kuasa 2, tambah 4 darab 3/4 dapat 3, X kuasa 3. Selesai, habis dah. Tak payah factorize sebagai apa semua tu, itulah jawapan akhirnya. Tapi kalau rasa nak factorize, buat. Tak ada masalah, nak factorize kan. So, keluarkan 3, keluarkan X square. So, ni akan jadi 5, ni akan jadi X. Boleh, tak ada masalah. Okey, mana-mana satulah. Dua-dua jawapan ni diterima.
Cuma factorize ni ada gunanya bila berlakunya proses darab atau bahagi nanti. Okey, itu belum lagi lah. Kita buat yang tambah tolak dahulu. Okey, macam contoh yang ini. Yang ini. Dia ada formula sebenarnya operasi darab. Okey. Tapi ini sebab melibatkan kuasa kecil. Kuasa kecil tu maksud saya kuasa 1, kuasa 2 atau berada di antaranya tu kita boleh je terus buat. Okey, tanpa menunggu proses darab tu sendiri. Kalau macam ni, terus buatlah dx. Saya tukar bentuk lah ni. X tolak 9. Okey, so kita tak buat lagi differentiation. So sebab tu d over dx tu masih ada. Kita darab dahulu. X darab square root x akan dapat x3/2. Ni kuasa 1, ni kuasa 1/2. So 1 tambah 1/2 akan dapat 3/2. Tolak 9x. Barulah kita differentiate. 3/2 datang depan. X kekal 3/2 tolak 1. Tolak. Ni kuasa berapa pula ni? Ni kuasa 1. Okey, so 1 datang depan. Darab 9x 1 tolak 1. Okey, so 3/2 x 3/2 tolak 1 jadi 1/2 tolak 1 darab 9, 9x 1 tolak 1 kosong. Apa saja kuasa kosong adalah 1. Jangan pula apa saja kuasa kosong adalah kosong. Tak. Apa saja kuasa kosong adalah 1. Apa saja darab kosong adalah kosong. Macam tu. So inilah jawapan akhir. Okey. Yang kedua pula, yang C, yang terakhir tu. Allah Akbar. Tak ada ruang pula. Tak apalah, saya buat kat atas. Okey. dx. Okey. So 2x tambah 1, x tolak 1 per x. Adalah lebih baik awak kembangkan dahulu yang atas tu. So bila kembang ke atas akan dapat 2x kuasa 2 tolak x, tolak 2x tambah 1x tolak 1 over x. Okey, mudahkan lagi, belum selesai lagi ni. Okey, 2x kuasa 2 tu kekal. 2x tambah x akan dapat x tolak 1 over x. Dekat sini. Walaupun nanti awak akan belajar proses bahagi, ada formulanya sendiri, tapi ini yang mudah. Yang mudah ni kita tak payah tunggu. Tak payah tunggu proses bahagi tu. Kita boleh simplify dulu. Macam mana nak simplify ni? Kita ceraikan satu-satu yang ke atas tu. Okey, 2x kuasa 2 per x tolak x over x tolak 1 per x. Macam tu. Okey, macam awak belajar di sekolah rendah dululah. 3 tambah 5 per 2. Kalau ikutkan situ boleh je tambah terus kan. Tapi proses asal dia macam mana? 3 per 2 tambah 5 per 2. Kita ceraikan macam tu lah. Okey. Dan belum lagi differentiate, kita simplifykan dahulu. 2x kuasa 2 per x akan dapat 2x tolak x bagi x 1. 1 per x tak boleh lah kan. Tapi better x tu bawa naik atas lah. So x negatif 1. Macam tu. Okay, bila dah sampai peringkat macam ni, selesaikanlah. Selesaikanlah. Okay, so 2x. 1. Ni kuasa 1 ni. 1 datang depan. Darab 2x. 1 tolak 1. Tolak. Ingat, ni 1. Bila differentiate akan jadi kosong. Tolak. Negatif 1 datang depan. X negatif 1 tolak 1. Macam tu. Dan kita mudahkan selesaikan dia. So 1 darab 2 X tolak 1. Jadi kosong ni 2. Ni kosong ni tak payah tulis dah lah. Okey. Tolak jumpa tolak is tambah X negatif 2. Dan okey. So tinggalkan macam tu boleh. Ataupun X kuasa negatif 2 tu awak nak tukar bentuk pun boleh. Ikut suka hati awak lah. Yang penting mahir macam mana kita nak differentiate. Okey, itu jawapan dia lah. Dia tukar bentuk. So dalam akhir jawapan, setiap kali akhir jawapan dia tukar bentuk. Tak apalah. Yang mana yang mahir tu rasa nak tukar je lah. Okey, yang mana belum mahir, biarkan je lah macam tu. Pun tiada masalah. Okey, tu latihan yang awak kena buat
Saya dah bagi nanti. Saya dah bagi dah sebelum ni. Okay, to differentiate the function. Okay. Yang terakhir hari ini adalah apabila melibatkan kuasa lebih daripada 2. Okey, lebih daripada 2. Contoh yang diberi itu y equal bracket 2x tambah 3 to the power of 2. Awak kembangkan dahulu yang dalam tu, kemudian awak differentiate jadi 8x tambah 12. Tapi apa berlaku sekiranya lebih pada 2? Contoh yang dia bagi y equal bracket 2x tambah 3 kuasa 4. Macam mana kita nak selesaikan? Okey, namanya kita guna pakai chain rule, hukum rantai. Macam mana kita nak guna hukum rantai? Itu dia hukum rantainya tu. Okey, dy over dx equal dy over du darab du over dx. Macam mana kita nak buat tu? So, sekiranya jika awak perasan, dy dx. Huruf satu lagi tu sama atas dan bawah. Sebab apa? Dia tak ada. Bila tak ada, kita adakan satu darab atas, satu bagi bawah. Macam tu. Okay, tak apa. Nanti saya tunjukkan contoh. Macam complicated je nampak situ kan? Tak apalah. Biarlah. Okay. Contoh. Differentiate each of the following with respect to x. Okay. Jadi macam mana? Kita let. Okay, soalan A ni. Saya punya marker. Okay, soalan A ni. Yang dalam bracket ni kita let sebagai u. Kita let sebagai u. So kita letaklah let u equal 3x square minus 4x. Macam tu. Kan tadi awak tengok chain rule tu ada u kan? Dekat situ. Okay. Jadi bila u tu kita buatlah differentiation. Du dx. Sebab apa? U dan x yang terlibat. So du dx. Jadi 2 datang depan, darab 3 dapat 6. X kurang 1, kuasa 1 lah. Tolak. 1 di sini datang depan darab 4 is 4. X 1 tolak 1 jadi kosong. Okey, done. Selesai. 6X tolak 4. Okey, apa berlaku pula dengan yang ditinggalkan tu? Jadi bila awak dah jadikan, awak dah ganti U tu sebagai yang di dalam bracket, yang tinggal Y equal 3X square tolak 4X tu dah diganti sebagai U. So letaklah U. Kuasa berapa? 7. Macam tu. Okey, kemudian differentiate dy du. Sebab apa? Y dengan U yang terlibat. Okey, 7 datang depan, U kekal, tolak 1 jadi 6. Okey. Boleh? So berdasarkan chain rule, ni chain rule. Chain rule adalah dy dx equal dy du darab du dx. Itu cara nak selesaikan akhir dia. Okey. So saya tulis di sini dy dx adalah dy du darab du dx. Macam tu. Okey, so dy du adalah 7u kuasa 6 darab du dx 6x tolak 4. Okey, memandangkan dia ada 2 nombor di situ, pastikan dalam bracket. Jangan pula tersilap. Dalam bracket sebab dia ada 2. Okey, yang mana ini kita panggil expression. Okey, expression. Kalau dia single sahaja, contoh 6x, kalau single sahaja kita panggil term. So bila ada operasi tambah atau tolak, kita letak namanya dah bertukar jadi expression. Okey. So bila 2 atau lebih term bergabung dalam operasi tolak ataupun tambah, namanya expression. Okey. So sekarang ni kita nak dy dx. Bukannya ada u. U dah tak nak. U tu sebagai ganti diri awal. Untuk membolehkan kita selesaikan masalah ini. So bila dah dari macam ni, u tu kena ganti semula sebagai x. Apa dia? Yang inilah. Ini. Okey. So 7 3x kuasa 2 tolak 4x kuasa 6 didarabkan dengan 6x tolak 4. Okey, so kita tulis dengan panjangnya 7. Tak perlu darab masuk. Tak perlu darab masuk. Kekalkan je lah di luar tu.
6x tolak 4. 3x kuasa 2 tolak 4x kuasa 6. Jangan menyusahkan diri dengan mendarabkan semua sekali. Biar je dalam macam tu. Okay, sebab apa? Itu dah dalam bentuk termudah. Okey, samalah juga untuk B. Untuk B ni. Okey, tengok semua ni. Naikkan sahaja. Naikkan sahaja. Lagi mudah. So, Y equal 2x tambah 3 kuasa berapa tu? Saya tak nampak dah. Kuasa 3 Okey lah. Saya pun dah tak nampak dah. Okey. Jadi, let. Biasakan diri. Let U equal 2x tambah 3. Kemudian differentiate du dx 2 sahaja. Ini kita dah mahir lah. Okey. Kemudian Y adalah U kuasa 3. So, dy du adalah 3U kuasa 2. So, kita gabungkan dalam satu formula tadi tu. Dy dx, dy du. Biasakan tulis macam ni dulu supaya lama-lama ingat. Bila dah ingat tak apalah, tak tulis pun. Okey. Nak boleh keingat sahaja. Okey, dy du 3U kuasa 2 darab 2. Kalau macam dah sekadar darab 2 ni, darab lah. Jangan tinggal macam tu je. 3 darab 2, 6 kan? Gantilah. Darab lah. Kalau macam sebelah ni tadi tak apa. So, U tu gantilah dengan yang asal dia. 2x tambah 3 kuasa 3. Kuasa 3 pula dah. Berapa? Kuasa 2. Kuasa 2. Kuasa 3 pula. Okey. Boleh. Sama lah untuk C. C ni saya malas nak selesaikan. Awak selesaikanlah nanti. C cuma tukar bentuk je lah. Tukar bentuk macam ni. X kuasa 2 tambah 8 kuasa 1/2. Kan dah jadi sama macam A dan B tu. Okey, nanti awak selesaikanlah. Walaupun jawapan ada kat bawah tu. Macam tu. Okey. Itulah untuk awak cuba. Okey, yang ini kita akan buat masa kita jumpa next class minggu depan hari Isnin. Tak boleh bagi banyak-banyak differentiation ni. Mahirkan dahulu bagaimana nak differentiate. Kemudian macam mana differentiate apabila melibatkan kuasa yang lebih, expression kuasa yang lebih tinggi. Itu saja. Untuk minggu depan kita akan sambung masih lagi bawah the first derivative. Kita akan belajar bagaimana untuk darab atau bahagi bagi algebraic expressions yang diberi. Okey. Okey, ada soalan tak nak tanya pada saya? Sekarang ada berapa orang? 49, so 48 yang hadir. Ada soalan tak nak tanya dengan saya? Tak ada Okey, so sekiranya tiada. Ya? Tak ada? Ada tak ada? Exam keluar topik apa cikgu? Tak dengar. Untuk exam keluar topik apa? Exam semua topik keluar kecuali 3 topik serangkai inilah. Okey, apa topik serangkai? Differentiation tak keluar, integration tak keluar, motion tak keluar. Yang lain semua keluar. Okey, ada lagi soalan nak tanya? Tak ada. Okey. So kalau tak ada, kita berhenti setakat ini dahulu dan buat latihan mana yang dah saya share. Kalau dah ter-delete nanti saya share semula lah. Yang video ni pun saya akan share juga nanti. Okey, so jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum dan terima kasih.